Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, tuan-tuan, saudara-saudari yang dikasihi, yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang kita maklum, kita masih lagi berada di bulan Muharram tahun 1443 Hijrah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan apa sahaja dan setiap peristiwa yang berlaku pada setiap saat, detik dan ketika itu sia-sia. Bahkan semuanya mengandung hikmah dan rahsia yang besar-besar. Angka 1443 itu adalah angka ganjil. Dan solat witir itu bilangannya ganjil. Dan hari dalam seminggu itu adalah ganjil. Ini membuktikan, memberi isyarat bahawa Allah Subhanahu wa taala suka akan sesuatu yang ganjil, tetapi mestilah sesuai dengan kehendak Dia yang maha sempurna. Jadi sama ada perkara yang akan berlaku di dalam bulan Muharram ini, ia boleh berlaku di awal Muharram atau pertengahan Muharram atau di akhir Muharram. Sama ada perkara tersebut buruk atau negatif pada zahirnya, ikut ukuran mata kepala kita, ikut ukuran akal logik kita, pada zahirnya boleh jadi buruk atau negatif. Tetapi baik pada hakikatnya, kerana dia datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang tiada kekurangan, walau sebesar habuk sekalipun. InsyaAllah, tajuk yang akan saya kongsikan pada petang ini adalah tolak kezaliman dengan kebaikan atau baiki diri. Sambungan kepada mukadimah ini lagi, ingin saya menyebutkan bahawa menentang kezaliman atau mau membantras kebatilan bukanlah dengan cara mengumpat atau menghina pemimpin-pemimpin, juga bukan dengan cara menjatuhkan lawan, dan bukan dengan cara menyindir atau perli-perli ataupun berdendam. Cara yang betul adalah seperti yang akan saya sampaikan melalui kata-kata mutiara Wazir Imamul Mahdi, iaitu Fatah At-Tamimi. Berbalik kepada tajuk kuliah atau tazkirah atau motivasi pada petang ini, mudah-mudahan ia sangat-sangat memberi kesan dengan izin dan kasih sayang Tuhan. Tajuknya, tolak kezaliman dengan kebaikan. Tolaklah kezaliman manusia dengan kebaikan diri. Mengadulah kepada Allah selalu. Artinya bila ada orang lain, sama ada pemimpin atau orang lain yang melakukan kezaliman, maka untuk menolak kezaliman manusia itu, hendaklah kita ini berusaha untuk baiki diri kita. Menjadikan diri kita ni orang yang bertakwa, orang yang baik. Tapi perkara ini kita sedia maklum, jarang ustaz-ustaz bagi tahu. Nak menolak kezaliman, biasanya manusia akan berbuat zalim juga. Zalim dibalas dengan zalim, kejahatan dibalas dengan kejahatan, bahkan dosa dibalas dengan dosa. Salah rupanya begitu.
Mengadulah kepada Allah selalu. Yakni dengan kita berdoa, minta tolong dengan Allah. Dia yang mendatangkan musibah, dia yang mendatangkan masalah, dan dia yakni Allah lah yang akan menyelesaikan masalah itu. Kita hanya berusaha dengan cara-cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bertindak, cara bertindak, berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia lebih mengetahui bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Seterusnya, memohon ampunlah kepada Tuhan sebanyak-banyaknya. Akuilah bahawa berlakunya penzaliman itu disebabkan dosa-dosa kita. Selama hari ini, tanpa kita sedari, cara kita menentang kezaliman itu salah sebenarnya. Yang benarnya ialah kita ini perlu minta ampun kepada Tuhan sebanyak-banyaknya. Beristighfar, bertaubat. Akui bahawa kezaliman itu disebabkan dosa-dosa kita. Yang ini jarang sangat diperkatakan. Sebab itu mana ada atau jarang-jarang kita melihat bahawa wali-wali Allah atau para awliya, mereka memaki-maki atau mereka menghina, mengumpat pemimpin. Mana ada? Ada kita dengar wali-wali ini perli sindir pemimpin? Mana ada? Adakah wali ini berjuang dengan mengata-ngata orang? Tak ada. Adakah wali-wali ini menjatuhkan pemimpin? Tak ada. Jadi wali-wali ini adalah orang yang paling baik di dunia. Minta ampun, mengakui kezaliman itu daripada dosa-dosa mereka. Dan seterusnya, jangan memaki hamun dan menghina si penzalim. Tapi doakanlah mereka agar mereka mendapat petunjuk. Sabarlah di atas kezaliman mereka. Bila kita sabar di atas kezaliman mereka, kita cepat-cepat baiki diri. Maka cepatlah insya-Allah Tuhan akan menyelesaikannya. Kezaliman manusia, dengar molek-molek. Kezaliman manusia, jangan membalas penzaliman dengan penzaliman. Maka akan berlaku nanti penzaliman itu bertambah besar dan merata negara. Kerana apa? Kerana ia adalah hukuman dan pembalasan terhadap rakyatnya yang derhaka. Oleh itu, para ulama dan pemimpin masyarakat ajak rakyat bertaubat banyak-banyak. Baiki diri, bersihkan hati atau jiwa. Doakan si penzalim agar diberi hidayah oleh Tuhan yang mencipta. Bukan secara menghasut-hasut rakyat menumbangkannya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Riwayat Imam Bukhari. Hadis nombor 2263, 2264 dan 2438. Artinya, bantulah saudara kamu yang zalim dan juga yang dizalimi. Nampak tak bagaimana Nabi SAW mengajar kita supaya apa? Menolong orang yang zalim. Kita bila dengar zalim, baik isu apa pun, sama ada isu vaksinnya, isu politiknya, isu ekonomi atau apa saja isu, bila kita mengetahui orang itu zalim, pada anggapan kita dia itu zalim, pendosa, kita kutuk dia, kita hina dia, kita cerca dia. Kita ingat dah betul dah sebab dia buat salah. Tidak rupanya tuan-tuan. Tidak. Tolong orang yang zalim ni. Sebab orang yang zalim ni nak terjun neraka. Calon nak masuk neraka. Kita tolong dia. Tolong macam mana? Doakan bagi pihak dia. Doakan dia. Supaya dia selamat. Supaya dia bertaubat. Supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Dan juga bukan itu saja. Doakan juga orang yang kena zalim. Doakan mereka. Supaya mereka ini, yang teraniaya ini, mendapat hidayah, boleh bersifat sabar, boleh redha, insya-Allah. Tentu ada jalan keluar. Apabila kita menghasut-hasut rakyat, walaupun apa yang kita perkatakan itu benar, makna yang si penzalim itu salah, berdosa. Tapi cara kita,
pendekatan kita itu mengumpat, menghina, mengata-ngata orang, menjatuhkan pemimpin, menghasut-hasut rakyat, itu dengan cara untuk ataupun dengan niat menumbangkannya, maka cara itu boleh menimbulkan huru-hara dalam negara yang akan mendapat kesusahan semua rakyat jelata. Artinya, kita telah melakukan penzaliman kepada manusia pula. Maka berhati-hatilah bertindak terhadap penzalim. Kerana apa? Nanti kita pun menjadi penzalim juga, dua-dua masuk neraka. Maka awaslah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kafiruna humuz zalimun." Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang zalim. Maknanya apabila kita bersifat zalim, maka kita ada ciri-ciri orang kafir. Bukan kita ni kafir. Ambil perhatian, jangan silap faham. Orang sekarang ni mudah je silap faham. Bila kata-kata kita ni ada ciri-ciri iblis, terkejutlah orang. Apa ustaz ni cakap ada pula kita ciri-ciri iblis pula dah. Iblis tu sifat dia apa? Sombong. Kita ada tak sifat sombong? Ada. Jadi kalau kita ada sifat sombong, makna kita ada ciri-ciri sifat iblis tu ada pada diri kita. Na'udzubillah. Dan kata tuan guru saya, bahawa sifat sombong tu, sifat ciri-ciri iblis tu adalah sifat mazmumah yang akhir sekali, yang last sekali keluar daripada hati kita. Na'udzubillah. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. 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 Dan sebelum saya menamatkan kuliah yang ringkas ini, suka juga saya bagi tahu bahawa sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13, "Inna syirka lazulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Maka rumusannya, apabila kita mahu menentang kezaliman yang berlaku dalam negara kita yang tercinta ini, bukan dengan cara mengata-ngata, menghasut-hasut rakyat, tapi dengan cara baiki diri, dengan cara bertaubat, dengan nasihat, dengan teguran yang baik, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan kita ingat usaha kita ini, jangan kita rasa cara kita ini, jangan kita ingat dengan uslub kita ini, pendekatan kita itu mampu untuk menyelesaikan masalah. Sesungguhnya usaha dan ikhtiar manusia tidak memberi bekas. Maka berbuatlah sesuatu yang tidak mengundang dosa, yang sekira-kiranya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali saya ingatkan bahawa insya-Allah dalam bulan Muharram 1443 Hijrah, 1443 Hijrah ini akan ada perkara yang besar, insya-Allah. Insya-Allah. Tu insya-Allah. Sama ada yang bersifat negatif, yang buruk pada lahiriahnya, lebih-lebih lagi yang baik. Apa itu tandanya, isyaratnya? Menunjukkan bahawa satu laluan, pintu untuk kemenangan umat Islam yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Maka sekali lagi dan untuk kesekian kalinya, marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diberi kesihatan, diberi rahmat, diberi hidayah dan taufik yang sempurna untuk insya-Allah memimpin negara kita ini dengan penuh harmoni, penuh keadilan. Mudah-mudahan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.